InsyaAllah ini kita masuk surah Al-Bayyinah, surah Lam Yakunit. Kita baca dulu surah Lam Yakunit ataupun surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. yakni kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pada ni kita tafsir surah Zalzalah, yang mana Allah cerita keadaan kiamat yang akan hadapi, yang mana semua akan binasa. Dan Allah cerita keadaan binasa itu berbeza-beza. Langit dipecahkan, bumi digencangkan, dikempakan, dikeluar isi kandungannya. Langit akan luah apa yang ada di dalamnya, dan manusia akan cari tempat selamat, tetapi tidak ada yang boleh selamatkan, kerana hari itu ialah hari terakhir bagi ciptaan dunia ini. Tetapi bukanlah itu memberi makna kesudahan. Itu barulah permulaan yang akan hadapi hari akhirat, yang disuruh manusia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, melakukan amalan ataupun
cara hidup di dunia ini menepati apa yang ditunjuk ajak oleh Rasul, dan juga untuk dia dapat kejayaan di akhirat yang disebut oleh para Rasul bahawa selepas mati akan dibicara. Walaupun sekecil-kecil biji zarah yang lakukan sama ada baik ataupun buruk akan diberi balasan, tak akan dikecuali. Apakah kalau lebih besar pada itu? Oleh kerana itu tuan-tuan, hari ini kita sambung surah Al-Bayyinah. Ada orang panggil surah Lam Yakunin, pasal dia mula dengan Lam Yakunin. Nah, ada dipanggil surah Al-Bayyinah kerana dalam surah ni ada perkataan Bayyinah. Nah, tuan-tuan, surah Al-Bayyinah ialah surah yang ke-98 dalam susunan Al-Quran, yang mana dia ini tuan-tuan Makkiyah. Dan tuan-tuan, surah Al-Bayyinah ini ada 8 ayat. Adapun Bayyinah memberi makna yang nyata ataupun kenyataan. Dan juga tuan-tuan, Al-Bayyinah ini juga boleh rujuk pada Al-Quran. Al-Quran juga digelar sebagai Bayyinah, kenyataan, penjelasan. Satu riwayat mengatakan apabila turun surah Al-Bayyinah ataupun Lam Yakunil Ladzina Kafaru min Ahlil Kitab, maka Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa disuruh Ubay bin Ka'ab baca sekali lagi bagi Nabi dengar. Tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab ialah salah seorang rujukan tentang Al-Quran. Jadi tentang membaca Al-Quran pada zaman Nabi. Dia termasuk tuan-tuan, rujukan guru Al-Quran di kalangan sahabat. Tuan-tuan, ada 6 orang. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan juga tuan-tuan Zaid bin Sabit. Tuan-tuan, 6 orang ni. Maka apabila tuan-tuan Nabi beritahu, wahai Ubay, Allah Subhanahu Wa Taala suruh hang baca Quran bagi aku dengar, kerana Ubay ni suara dia sedap. Tuan-tuan, kata Ubay, ya Rasulullah, saya tak layak nak baca bagi Rasulullah dengar. Seeloknya Rasulullah lah baca, saya dengar, kerana Al-Quran diturun kepada Rasulullah. Tetapi kata Nabi, ini ialah perintah Allah. Nangis Ubay, penghormatan yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ubay lah juga tuan-tuan pernah sekali lagi Nabi suruh baca, dan tuan-tuan dia bagi jawapan yang sama. Dia pun baca sampai satu ayat tuan-tuan yang memberi makna, wahai Muhammad, kamu juga akan jadi saksi terhadap umat kamu untuk buat keputusan kata neraka ataupun syurga. Tengok Nabi kata, wahai Ubay, dah berhenti, cukup. Ubay pun tuan-tuan tengok Nabi, tengok tuan-tuan, Nabi dah menangis, ayat mata tuan-tuan basah janggut. Kenapa Nabi menangis? Sebab ayat tu memberi makna Nabi kena tengok sendiri dan buat keputusan siapa ikut beliau, siapa tak ikut beliau. Walahan sedangkan Nabi tuan-tuan pun bersungguh-sungguh nak umat dia semua tuan-tuan beriman, semua selamat daripada azab Allah. Tapi hari itu tuan-tuan mau tak mau kena buat ikut apa yang dilakukan oleh umat itu sendiri. Oleh kerana itu tuan-tuan, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Saya terjemahlah. Tuan-tuan, tak akan berlaku, tak akan terjadi bagi orang-orang yang kufur dengan Allah di kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga orang musyrikin Arab, munfakin, berpecah belah, bergaduh, bertengkar, tak satu pendapat, tak satu aliran, tak satu pegangan, hatta,
sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka itu oleh kenyataan, oleh penjelasan, oleh keterangan, oleh kebenaran. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan datang kebenaran ini, tuan-tuan musyrikin Arab satu lah, yakni tuan-tuan syirik dengan Allah. Tak ada tuan-tuan nak bergaduh dalam hal akidah dan juga peraturan. Begitu juga Yahudi dan Nasrani, kerana mereka terbawa-bawa dengan amalan yang sudah tradisi, yang itu tuan-tuan mereka itu syirik dengan Allah, sama ada yang pernah diberi kitab ataupun tidak. Yang diberi kitab, yang pernah diutus Rasul ialah Yahudi Nasrani, kerana mereka ialah di kalangan Bani Israel. Adapun musyrikin Arab tak pernah diutuskan Nabi, Rasul dan juga tak pernah diberi kitab kepada mereka. Dan tuan-tuan, rojokkan ataupun tafsir bagi dalam ayat ini, bayinah tu siapa? Rasulun. Tadi saya sebut bayinah boleh rojak pada Al-Quran. Dan Rasul tu apa tu? Rasul juga akan baca Al-Quran. Sebab tu kata Allah, tuan-tuan, Rasulun minallah, ialah seorang Rasul. Rasul sini siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Rasul itu minallah, datang daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap Rasul bukan dia tuan-tuan dakwa diri dia ataupun dengan sebab sokongan atau disetujui oleh mana-mana manusia, kumpulan ataupun tuan-tuan ramai ataupun pemerintah untuk dia jadi Rasul. Tak. Rasul ni tuan-tuan, siapa yang lantik? Allah. Bukan syok-syok ataupun tuan-tuan terpengaruh dan baru jadi Rasul. Tak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sebahagian yang jadi Rasul ni tuan-tuan, apabila orang dah terpengaruh baru dia mengaku jadi Rasul. Kalau kita tengok Rasul-Rasul yang dusta ni tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi, mereka jadi Rasul ni tuan-tuan, daripada mula-mula tak ada apa tuan-tuan, diusir, dibuang, dia nak bunuh, ataupun tuan-tuan dah masyhur baru mengaku jadi Rasul. Dah masyhur lah, dah ada pengikut, dah ada tuan-tuan orang yang ta'assub lah. Tengok hak Melayu kita pun ada sampai 2-3 orang. Tuan-tuan, pasal apa? Dah dia rasa orang dah ikut dia ramai tuan-tuan, dah macam mana cakap semua percaya, aku boleh jadi Rasul lah ni. Walhan, sedangkan tuan, Rasulun minallah, Rasul itu datang daripada Allah. Betul tuan-tuan, surah Al-Imran juzuk 3 tuan-tuan. Allah sebut, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah lah yang pilih daripada tuan-tuan makhluk-makhluk yang lain. Allah pilih Adam untuk jadi Rasul, untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Allah pilih Nabi Nuh, Allah pilih ahli keluarga Imran. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, semua Rasul kita boleh panggil nama gelaran dengan perkataan Al-Mustafa. Mustafa mana apa? Yang dipilih. Dan tuan-tuan, sini Rasul rajak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah. Yang mana Rasul itu tuan-tuan baca akan suhuf, ini Al-Quran mutahharah, yang bersih daripada tuan-tuan kebatilan, bersih daripada tuan-tuan penyelewengan, bersih daripada tuan-tuan perkara-perkara yang tak benar. Jadi tuan-tuan, sebab tu Al-Quran juga boleh dipanggil tuan-tuan tadi bayinah, sini tuan-tuan juga boleh panggil tuan-tuan apa? Suhuf. Sebab tu kita panggil mushaf Al-Quran. Mushaf ni berkata suhuf lah. Suhuf ni berkata apa tuan-tuan? Sahifah, bahasa Arab ada sahifah. Sahifah mana apa tuan-tuan? Kertas helai yang boleh buka. Sahifah pertama, muka surat pertama. Sahifah tu mana muka surat. Apabila sebut atas sahifah muka surat, tuan-tuan, suhuf beberapa muka surat. Betul, Al-Quran ada berapa muka surat tuan-tuan? Al-Quran ada 604 muka surat. Al-Quran ada 604 muka surat. Kerana satu juzuk
ada 20 muka surat. Kecuali juzuk pertama dengan juzuk 30. Juzuk pertama ada 21 muka surat, kerana surah Fatihah satu muka surat. Nah, juzuk 30 23 muka surat. Pasal apa? Sebab bismillah banyak. Tiap-tiap satu surah ada bismillah. Tiap-tiap satu bismillah ada satu surah, menyebabkan muka surat tu jadi banyak. Betul tuan-tuan, formula untuk tuan-tuan nak mudah ingat juzuk ni duk muka surat berapa. Nah, nak bagi tak hafal Quran pun boleh. Nah, tuan-tuan, kita nak tahu contoh, nak tahu juzuk 6. Juzuk 6 muka surat berapa? Cara kira tuan-tuan, tuan-tuan kena ambil juzuk sebelum pada dia. Juzuk sebelum dia dah 5. Nah, 5 darab 2. Nah, juzuk tuan, nah 5 darab 2 10. Lepas tu tuan-tuan buat angka 2 di belakang, jadi 102. Nah, 5 darab 2 10. Lepas tu tuan-tuan bukan tambah, bubuh angka 2 di lepas tu, jadi 10 102. Tuan-tuan nak tahu juzuk 18, tuan-tuan ambil 17 darab 2. Nah, 17 darab 2 berapa? 224. Nah, 214. Nah, betul tak? 214. Nah, ambil 214, tuan-tuan, 21 tak betul ya. Nah, 10 darab 2 100. Betul tak? Macam mana? Darab apa? Darab apa? 17 darab 2? 13. 34. 34 tuan-tuan buah nombor 2 belakang. Jadi apa? 342. Buka tengok betul ya? Nah. Tu cara kira. Pasal apa? Kita kena tahu dulu muka surat ada berapa. Nah, kebiasaan satu juzuk 20 muka surat bagi Quran Utsmani. Tapi kalau tuan-tuan buka Quranul Majid pula lain pula. Sebab apa? Quranul Majid hak dulu dia 9 lain 18 muka surat. Nah, kalau Quran Majid hak dulu hak kita duk mengaji muqaddam tu kan, hujung muka surat tak habis dengan hujung ayat. Nah, tapi kalau Quranul Majid hak baru-baru ni dah jadi 20 muka surat, sama lah, cuma tulisan berbeza. Okey, itu contohlah. Nah, maka tuan-tuan saya nak urai perkataan suhuf. Sebab tu tuan-tuan, nah, Allah bagi kepada Nabi ni dua, satu kitab, satu suhuf. Suhuf tu kalau rujuk pada perkataan suhuf tu tuan-tuan ialah papan batu. Papan batu jadi keping kan. Nah, boleh sentuh, boleh pusing, boleh alih. Itulah suhuf. Tapi tuan-tuan, orang kita lah ni pandai, tak ambil batu lah, ambil ketah. Nah, Allah bagi keceridikan, kepandaian tuan-tuan, boleh buat ke kertas. Maka tulis di kertas tuan-tuan boleh pusing. Tuan panggil sahifah. Suhuf ialah jamak taksir kalau ngaji bahasa Arab. Dan juga tuan-tuan, apabila dah suhuf tu tuan-tuan campak banyak buat jadi satu kitab, maka Al-Quran dipanggil mushaf. Nah, mushaf. Nah, okey. Dan tuan-tuan sini sebut Al-Quran itu mutahharah. Nah, yang dibersihkan. Mana tuan-tuan bersih daripada kebatilan. Tidak ada benda yang salah, tidak ada benda yang Al-Quran tuan-tuan nah hajak, tunjuk, habaq untuk orang jadi jahat, tak ada. Orang non-Muslim pula kata kat kita, mana Islam kata Quran tu semua bagus. Tengok tu Islam suruh perang, suruh bunuh orang. Tu tengok tu jahat tu. Dia baca terjemahan. Tuan-tuan, memang Al-Quran perkataan yuqatiluna fi sabilillah, mana apa? Perang. Nah, tuan-tuan, nah, kalau yaqtulu, nah, kalau qatala mana bunuh, tapi kalau qatala yuqatilu, membunuh mana perang. Betul tuan-tuan, kalau tengok bahasa Arab,
apabila sebut kata perang ni tuan-tuan, dia satu pihak ke dua pihak? Dua pihak. Kalau bunuh ni dia satu pihak. Okey, itu segi bahasa. Tuan-tuan, segi syarak pula tuan-tuan, perang dalam Islam bukan makna suruh bunuh orang kafir. Nah, tuan-tuan, perang dalam Islam bukan makna suruh bunuh orang kafir, tak. Tuan-tuan, perang yang disebut dalam Al-Quran ialah tuan-tuan apabila orang kafir menggugat ataupun melanggar tuan-tuan perjanjian yang menyebabkan tuan-tuan menggugat keamanan keselamatan agama dan negara, ketika itu hendaklah umat Islam mempertahankan tu. So mempertahan, bukan suruh bunuh. Tapi kalau mempertahan sampai ke tahap nyawa kita juga diancam, ketika itu tuan-tuan, nyawa dengan nyawa lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok semua pasukan Nabi tuan-tuan, apabila hantar, walaupun ada kecil ataupun besar, sekiranya pihak musuh tak lawan, maka tak suruh kita bunuh. Sebab tu apabila tuan-tuan dakwah yang dibawa oleh Nabi ketika ada kekuasaan pasukan tentera dan juga tuan-tuan kerajaan pemerintahan, Allah suruh dakwah dengan cara besar-besaran, bawa pasukan, tapi bukan suruh bunuh. Mula-mula apa tuan-tuan? Dakwah ajak orang kafir kepada Islam, terang pada mereka tentang keesaan, ketauhidan, kekuasaan Allah. Tapi sekiranya mereka degil tuan-tuan, keras, tak mau lawan, tak mau beriman juga, tuan-tuan, kalaulah kita ada kekuasaan dan juga tuan-tuan pasukan yang kuat, maka suruh kita habak ke depa, kata suruh bayar jizyah, cukai kepala. Kalaulah tak mau cukai kepala, itulah tuan-tuan, mereka akan lawan. Ketika lawan tadilah tuan-tuan, suruh kita mempertahan sehabis-habisnya. Seandainya tuan-tuan tengah-tengah duk perang, mereka rasa mereka kalau pulun lawan lagi kalah, minta perdamaian, minta tuan-tuan letak alat senjata, maka tuan-tuan pihak Islam akan letak. Pasal apa? Kita bukan suruh bunuh orang, kita suruh ajak orang kepada Islam, suruh ajak orang kepada tuan-tuan kembali pada syurga. Bukan suruh tuan-tuan dia kafir aku bunuh, masuk neraka pada muka. Dah, Islam tak suruh macam tu. Sekiranya tuan-tuan dah kita bagi tuan-tuan kelonggaran perdamaian, tak bunuh tuan-tuan kerana dia kata dia dah tak mau lawan, ikut apa saja. Kalau tak mau lawan, tuan-tuan bayar cukai. Kalau hang lawan juga, tawan. Kalau lawan bersungguh-sungguh sampai nak mati, maka bunuh ketika tu. Dan tuan-tuan, katalah bagi dah tuan-tuan tak ambil tindakan, tengok dia pusing belakang tuan-tuan, ambil alat senjata nak bunuh kita, ketika itu habis dah bagilah. Dan tuan-tuan juga, Islam bukan nak pi rampah kekuasaan dan pemerintahan kerajaan mana-mana. Seandainya mana-mana negeri ataupun negara apabila tuan-tuan didakwah oleh orang Islam dan tuan-tuan mereka itu masuk Islam habis, termasuk pemerintahan, maka kekalkan pemerintahan itu jadi pemerintah di situ. Bukan kita yang jadi pemerintah, tapi disuruh kita hantar tuan-tuan ulama untuk tuan-tuan mengajak agama pada mereka. Itu tuan-tuan pentafsiran. Tapi kalau baca terjemah, tu okey tuan-tuan. Oleh kerana itu tuan-tuan, Allah pun sebut fiha kutubun qayyimah di dalam Al-Quran itu tuan-tuan. Di dalam kitab-kitab itu tuan-tuan ialah hukum ahkam. Kutubun sini mana hukum-hukum yang tercatat tuan-tuan, yang tuan-tuan qayyimah, benar, betul. Tidak tuan-tuan menyeleweng pada mana-mana golongan, tetapi tuan-tuan kepada keadilan sama. Hang bangsa apa, hang kedudukan macam mana, tetap tuan-tuan apabila di Islam, maka tuan-tuan diberi penghormatan dan tuan-tuan hukum ahkam sama. Bukan hang ada kelebihan dunia, hukum korang sikit
Hang tak ada apa langsung, hukum berat sikit. Macam duk jadi hukum dunia. Tak, tuan-tuan. Sama saja. Jadi raja pun 5 waktu kena semayang, tuan-tuan. Nah, duk kutip sampah pun 5 waktu kena semayang. Tuan-tuan, nah. Jadi raja curi, tuan-tuan, ni contohlah, bukan nak tuduh, nak bagi faham lah. Nah, tuan-tuan, hukum syarak sama. Walaupun dia, tuan-tuan, seorang lagi nak kutip sampah, hukum sama. Tak ada berubah. Tuan-tuan, hang kaya, hang ada kenamaan, tak payah tutup aurat. Hang tak ada nama, hang kena tutup aurat, tak sama. Hang bangsa Arab, hang bangsa Melayu, hang bangsa Cina, hang bangsa Siam, hang bangsa apa, semua hukum sama. Ni nak masuk bulan puasa, walaupun baru masuk Islam hari ni, esok puasa, tetap juga esok kena puasa. Ada pun mampu tak mampu tu cerita lain. Nah. Kita duk puasa dah 40 tahun, 50 tahun. Tahun ni kita cutilah setahun. Nah, dah tetap juga kena puasa. Adapun tuan-tuan tak mampu, itu ada pembahasan. Sebab tu dalam hukum Islam, tuan-tuan, apa saja hukum, dia ada kait lagi satu, tuan-tuan, syarat yang boleh dikatakan semua hukum ada, itu kemampuan. Semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan Allah ulang, tuan-tuan, mentafsirkan ayat di atas, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ayat ni nak tafsir bagi ayat yang pertama. Tak akan berlaku perpecahan, bergaduh, selisih pandangan ataupun pertengkaran dalam satu-satu kepercayaan yang tak betul itu, terutama orang-orang mereka-mereka yang pernah diberikan kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, illa kecuali mim ba'di ma ja, selepas datang kepada mereka itu bayyinah, kenyataan. Tuan-tuan, kenyataan di sini tadi saya sebut dua, tuan-tuan boleh rojak. Satu rojak pada Nabi, satu rojak pada Al-Quran. Nah, apabila Al-Quran dibaca, bila Quran dibaca, bila Nabi Rasul tu dibangkit ataupun dilantik sebagai Rasul. Dan Rasul bawa apa kepada manusia? Al-Quran. Nah, berarti tuan-tuan, dua benda ni tak boleh lari. Nah, dan tuan-tuan, apa yang disuruh oleh Nabi? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak lain tidak bukan sememang pun disuruh mereka itu siapa? Musyrikin Arab, khusus pada zaman tu, tuan-tuan, Yahudi, Nasrani, yakni ahli kitab, bukan semua manusia, illa kecuali liya'budullah, supaya mereka itu sembah, mengabdikan diri kepada Allah. Mana tuan-tuan, kita ikut apa saja yang diperintah ataupun tuan-tuan dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Betul tuan-tuan, ikut tu pula tuan-tuan mukhlisin, hal keadaan tuan-tuan ikhlas. Ada orang buat tuan-tuan tak ikhlas, akhirnya tuan-tuan dia tak buat, akhirnya dia keluar agama, akhirnya tuan-tuan dia jadi munafik, akhirnya jadi murtad. Pasal apa? Yang dia buat tu tuan-tuan tidak ikhlas. Nah, betul tuan-tuan, semua nabi daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab kepercayaan hanya satu, ya tuan-tuan, mengesa mentauhidkan Allah. Walaupun syariat itu berbeza-beza di antara nabi-nabi, rasul-rasul, zaman-zaman berbeza-beza, ada yang kekal, ada yang kurang, ada yang tambah, ada yang tuan-tuan dibatalkan. Ikut tuan-tuan, zaman berbeza-beza dan sesuaikan. Nah, tetapi tuan-tuan, bab akidah tak pernah ubah. Nabi Adam pun sama, Nabi Idris, Nabi Nuh, Saleh, Musa, Isa pun sama. Nah, tetapi apabila mereka menyeleweng kitab Taurat dan Injil, mereka buat satu dakwaan besar terhadap Allah, iaitu mereka kata Isa itu anak Tuhan, Isa itu ialah Tuhan, Isa itu ialah salah satu Tuhan daripada tiga Tuhan. Maka tuan-tuan, subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang didakwa tadi. Dan Allah pun cerita dalam Al-Quran,
Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkatalah orang yang beragama Nasrani itu ialah Isa itu Tuhan. Tuan-tuan, Allah pun sebut dalam ayat lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Dia telah jadi kufurlah mereka yang mengatakan Allah dan Isa itu Tuhan. Nah, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Jadi kufurlah mereka yang mengatakan Isa itu, Allah itu Tuhan salah satu daripada 3 Tuhan. Tuan-tuan, ni contoh. Tuan-tuan, kita juga tuan-tuan, ulul azmi ada 5 orang. Salah seorang ulul azmi ialah Nabi Isa. Dan tuan-tuan, tiap-tiap ulul azmi ada gelaran dia. Kalimatullah, Ruhullah, Habibullah, Khalilullah, Nurullah. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa digelar apa? Ruhullah. Nabi Isa digelar Ruhullah. Kalau terjemah betul-betul Ruhullah mana apa? Ruh Allah. Itu terjemah betul-betul ini. Tuan-tuan, kalau terjemah betul-betul, apa tuan-tuan faham bila sebut kata Ruh Allah ni? Tuan-tuan, Ruh Allah dengan Allah sama ke tak sama? Benda yang sama tak? Tuan-tuan, tengok segi-segi terjemahan dulu. Rasa-rasa tuan-tuan kalau ambil terjemahan saja, kalau kita tak mengaji, kalau kita tak ambil kira, berarti tuan-tuan Ruh Allah dengan Allah tu benda yang sama. Kalau orang Nasrani mai tanya kita, hampa kata Isa tu Ruhullah kan? Ya. Kalau itu dia kata Ruhullah tu dengan Allah benda yang sama. Sebab tu kami nak aku ataupun dakwaan kata Isa itu Tuhan. Sudah, macam mana nak jawab? Tuan-tuan, kadang-kadang bahasa Arab ni tuan-tuan, sebutan, ukapan, cakapan dalam bahasa Arab, kadang-kadang dia ada kalimah yang dibuang. Dibuang pasal apa? Sebab sudah maklum, sudah jadi kebiasaan. Betul tuan-tuan, apabila sebut kata Ruhullah ialah Ruhum minallah. Nak saya ambil perkataan ni juga. Ruh tu datang daripada Allah. Bukan maksud Ruh Allah tu maknanya apa? Tuan-tuan kata tuan-tuan Ruh Allah tak? Pasal apa digelar Nabi Isa tu Ruhullah? Sebab tuan-tuan, Nabi Isa dengan kita ni tuan-tuan, proses yang sama, iaitu berada dalam kandungan ataupun rahim ibu kita. Sama juga Isa kepada Maryam. Cuma bezanya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, roh kita juga datang daripada Allah. Betul tak? Kita juga, roh kita ni datang daripada Allah. Sebab Allah yang ciptakan roh tu. Tetapi tuan-tuan, kita ni ditiup roh masuk dalam rahim ibu kita apabila kandungan tu dah cukup 4 bulan. Tuan-tuan, apabila ayak mani tu dah cantum 40 hari pertama tuan-tuan, baru duk pusing nak kira tuan-tuan, okey tak okey. Tu nutfatan. Cukup 40 hari yang kedua tuan-tuan, proses yang kedua jadi ketui darah. Alaqatan. Tuan-tuan, cukup tuan-tuan 40 hari yang ketiga baru ada bentuk badan. Mudghah, jadi daging. Cukup 4 bulan tuan-tuan, malaikat yang duk jaga bahagian tuan-tuan cipta manusia tanya, ya Allah, ni proses ni nak terus ke nak berhenti? Kalau berhenti, gugur, tak ada tiup roh. Kalau Allah kata terus, maka baru tiup roh masuk. Bila tiup roh masuk? 4 bulan. Apabila tiup roh masuk tuan-tuan, malaikat yang jaga bahagian cipta akan tanya, ya Allah, macam mana makanan dia? Macam mana ni apa nama minuman dia? Macam mana dia akan hidup berapa lama, mana makan apa berapa, makan nasi ke roti ke? Maka tuan-tuan, malaikat tanya tadi, Allah Ta'ala hampir tengok dalam Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan semua. Maka di situlah poin besar, tulis 4 perkara.
yang disebutkan. Poin besar. Semua tulis. Nah, kita ni tuan-tuan, nak mati bila? Nah, rezeki kita banyak mana? Nah, dan kita mati ni tuan-tuan bahagia atau celaka? Semua dah catat, tuan-tuan, dalam Lauhul Mahfuz. Itu tuan-tuan proses. Ada pun tuan-tuan Nabi Isa bukan tunggu tuan-tuan 4 bulan baru nak tiup roh, dah tiup roh terus. Sebab Nabi Isa bukan proses macam kita cantum di antara ayat mani lelaki perempuan. Sebab Maryam tak pernah disentuh oleh lelaki. Allah tiup roh masuk terus. Mana siapa yang tiup roh? Malaikat jugalah. Nah, dia ada malaikat bahagian proses jadikan manusia. Maka dialah tugas yang tiup roh. Sebahagian kata yang tiup roh Isa ialah Jibril alaihi salam. Itulah tuan-tuan, nak bagi faham tu lah. Nah, tu kadang-kadang apabila dia baca terjemahan sendiri, faham sendiri, nah, lepas tu duk hukum orang merata masalah. Nah, maka tuan-tuan ikhlas. Ada orang yang buat ibadat ataupun tuan-tuan masuk Islam ataupun dia mengaku kata Islam tapi dia tak ikhlas. Tuan-tuan bila tak ikhlas, maka tuan-tuan boleh jadi Allah tarik balik hidayat, akhir dia keluar agama. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dia tak keluar agama tapi dia buat main-main lebih kurang dengan agama, akhirnya tuan-tuan Allah kata dia keluar walaupun zahir dia tak keluar. Hak itulah jadi munafik. Nah, ada setengah tuan-tuan mohon keluar Islam. Nah, kalau dia duduk bawah negara yang Islam lah, yang ada berkaitan dengan surat menyurat tuan-tuan, nah, jabatan dan sebagainya. Ada setengah tuan-tuan keluar dengan cara tak formal. Nah, macam-macam. Betul tuan-tuan, apabila seorang itu beriman dengan Allah, istiqamah tuan-tuan, ikhlas dalam pengakuan dan juga tingkah laku, itulah tuan-tuan disebut faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Dia berpegang teguh dengan satu tali yang kukuh kuat, yang mana tuan-tuan dia akan berada dalam keadaan tuan-tuan selamat sampai bila-bila, sampai akhirat. Itulah agama Islam yang dianuti oleh seorang yang mana dia ikhlas dalam melakukannya. Dari segi akidah, dari segi tuan-tuan amalan, hukum. Dan tuan-tuan, orang yang ikhlas itulah tuan-tuan Allah kata hunafa'ah. Apa mahu hunafa'? Ambil perkataan hanifan. Kita dah baca doa iftitah. Nah, hanifan muslima. Apa makna hanif tuan-tuan? Yang cenderung kepada agama yang benar ataupun kepada kebaikan, kepada kebenaran. Nah, tuan-tuan, kita dah doa supaya Allah pilih kita. Sebab tu tuan-tuan, nah, kita ahli sunnah wal jamaah sunat baca doa iftitah. Satu segi pengakuan kita. Maksud pengakuan kita doa pada Allah, nak bagi Allah bagi kita ni tuan-tuan sentiasa ikhlas berada dalam Islam, sentiasa berada dalam kebenaran dan kebajikan. Dua-dua tu kita dah baca doa iftitah, ialah kata-kata Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku menghadapkan muka aku. Maksud muka bukan muka saja. Mana tingkah laku perbuatan kehidupan ni tuan-tuan mengikut apa yang ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, keadaan aku ni cenderung, condong, hati terpaut kepada kebenaran. Tu orang hanif ni tuan-tuan tak boleh nampak benda baik. Tuan-tuan tak mesti orang minta tolong, dia nak buat. Tu hanif. Nah, hati ni tuan-tuan suka tolong orang, tolong untuk kebaikan, tolong untuk agama, maslahat orang ramai. Tuan-tuan tak kira orang ada nama tak ada nama, kalau benda tu umum dia akan tolong, dia akan masuk. Yang tak mau tuan-tuan, nah, terbalik dengan hanif. Tuan-tuan, pihak masjid kata ni kita dekat dengan bulan puasa dah, kita akan gotong royong. Nah, sebelum puasa seminggu, mai lah tuan-tuan, bawa alat apa yang ada di rumah, kita cuci, kita bersih, kita ceriakan masjid bagi nampak seronok kita nak mai bulan puasa ni. Mudah-mudahan Allah juga bersihkan kita.
Tengok tuan-tuan. Nah, satu orang tu tuan-tuan, masa orang umum tu dia tak ada, dia tak dengar ke dia tak tahu. Tengok hari orang nak pergi Kota Royong tuan-tuan, kawan tu bawa ni lalu dia tahu hampa nak pergi mana. Kami nak pergi Kota Royong masjid dah. Masjid dah umum dah. Aku tak tahu pun. Kalau aku tahu aku pergi ni aku tak tahu. Kalau Hanif tak kena duk tanya apa pergi Kota Royong masjid. Jom aku nak pergi sama. Itu Hanif. Nak pergi faham tu perkataan Hanif. Mudah. Nah. Ni dia pun tak habang. Kalau dia habang aku pergi, hampa pergilah. Nah. Lagi hak tak Hanif macam mana tuan-tuan? Dia pun pergi ramai dah. Tu pun pergi bukan nak buat apa, duduk saja ramai-ramai. Tuan pergi apa? Tak ada Hanif. Nah. Sebab tu orang nama Hanif dia kena rajin tolong orang. Nah. Segi kebaikan tuan-tuan, tapi kalau segi keburukan pergi duk tolong tu bukan Hanif tu tuan-tuan. Nah, Hanif ni cenderung terpaut hati kepada kebenaran dan kebajikan. Nah. Dan tuan-tuan, salah satu tafsir bagi perkataan Hanif apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Tuan-tuan nak kata dia ni cenderung ke arah kebenaran, tuan-tuan, salah satu dia akan laksanakan, dia akan diri, dia akan jaga sembahyang. Betul tuan-tuan, orang yang tak jaga sembahyang dia tak masuk dalam golongan Hanifan. Nah, sebab apa? Itu kita hubungan dengan Allah. Betullah tuan-tuan, sembahyang ialah satu perkara nak beza di antara kufur dengan iman. Sembahyanglah tuan-tuan tiang agama. Satu bangunan tak akan tertegak tuan-tuan. Kalau boleh dapat bangun berdiri membina pun tak akan lama. Pasal apa? Tiang tak ada. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan anak kunci syurga. Itulah tuan-tuan soalan pertama akan ditanya selepas pada akidah. Apabila soalan ni lulus, hak lain dimudahkan. Kalau soalan solat tak lulus, hak lain payah nak lulus. Itu tuan-tuan semua ambil mafhum hadis yang sebut tadi. Nah. Dan tuan-tuan, wa yu'tuz zakah. Ni bab hubungan kita dengan manusia. Apabila Allah bagi kelebihan kita tuan-tuan dalam harta benda, kekayaan tuan-tuan, maka disuruh kita kongsi, bagi, bahkan jadi satu kewajipan tuan-tuan, tuntutan terhadap orang yang cukup syarat. Nak tengok ada sifat bakhil, kedekut ke tak. Tuan-tuan, Allah ciptakan kita, Allah bagi rezeki kurniaan pada kita lebih pada online. Allah nak tengok kita syukur ke tak. Kalau kita tak syukur, tuan-tuan, akan mendapati azab di akhirat begitu dahsyat. Sebab tu ayat Quran yang selalu baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Nak rojak pada bab zakat pun boleh. Apabila seorang itu tuan-tuan dia dah cukup haul dan nisab tentang zakat, dia tak bayar, sama ada sengaja tuan-tuan, jawapannya berdosa, dosa besar. Lepas tu mati tak bayar zakat tuan-tuan, akhirat tuan-tuan. Dalam satu ayat tuan-tuan, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Siapa-siapa yang himpun harta banyak dan dia tak keluarkan harta untuk maslahat umat Islam, sebahagian kata rojak bab zakat, dia akan dapat seksa yang amat pedih. Hadis tafsir ayat tu mengatakan tuan-tuan, di akhirat nanti siapa tak keluar zakat, harta zakat itu akan dijadikan api neraka, akan tuan-tuan bakar, ambil harta dia tadi tuan-tuan, bakar dalam api neraka. Lepas tu tuan-tuan mai ayun tereka di muka, di dada, di belakang. Begitulah dia duduk di padang mahsyar tuan-tuan, sampai orang lain dah hisap habis, baru golongan tak keluar zakat dihisapkan. Tuan-tuan bayangkan. Dan nak ambil apa bayang tuan-tuan? Akhirat tak ada lah. Itulah Allah kata fabashshirum bi'azabin alim. Gembiralah mereka itu dengan seronok dunia ni, tapi akhirat seksa yang amat pedih. Zakatlah tuan-tuan salah satu kewajipan boleh buat dulu pada waktu. Sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, haji tak boleh.
Kita tak dah lah, sat lagi aku nak semayang dulu lah. Nah, semayang siap-siap, sat lagi tak kena semayang, tak boleh. Puasa, aku rasa bulan puasa ni aku ni ada tugasan yang nak kena buat kerja, aku rasa tak boleh puasa, aku nak puasa siap-siap Syaban, tak boleh. Haji tuan-tuan, bulan haji aku tak boleh, ada aku tugasan aku nak pergi buat bulan haji bulan puasa, nak pergi tawaf, nak pergi sa'i, nak pergi melontar, nak pergi tuan-tuan wukuf, tak boleh. Tapi zakat boleh bagi dulu. Tuan-tuan, nah, zakat boleh mendulukan. Kebetulan kita zakat bulan depan, tapi bulan ni ada orang mai minta zakat yang mana keperluan tu amat-amat. Contohnya, nah, kalau nak tunggu bulan tu menyebabkan tuan-tuan terjejas apa yang sedang berlaku ni, dan dia memang tuan-tuan layak tentang bab zakat, kita pun keluar zakat dulu, boleh. Tu tuan-tuan kelebihan nah bab zakat. Betullah tuan-tuan, banyak ayat Al-Quran Allah sebut semayang diiringi dengan zakat. Jarang iringi tuan-tuan haji, puasa. Tapi apabila sebut semayang, zakat. Itu keistimewaan. Nah, zakat dia nu tuan-tuan lepas ayah haji, aku nak pergi bulan puasa, pasal bulan puasa pahala banyak, pun boleh. Nah, okey, maka itulah tuan-tuan kata Allah, wadzalika dinul qayyimah. Demikian itu tuan-tuan, demikian tuan-tuan mengabdi ataupun ibadat, ataupun tuan-tuan mentauhidkan Allah, dan juga tuan-tuan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, yang dibacakan syariat itu melalui Al-Quran, ditafsir dengan hadis dan perbuatan dan juga contoh oleh Nabi. Maka itulah tuan-tuan agama yang qayyimah, agama yang benar, agama yang betul. Betul tuan-tuan, tidak ada dah agama yang sesuai dengan manusia dan adil saksama, tak kira dia tu tahap mana, ialah agama Islam. Kalaulah seseorang itu kaji mendapati semua hukum syarak tuan-tuan ada kebaikan kepada manusia itu sendiri. Betul tuan-tuan, nah, Islam suruh kita pertama ngaji, lepas tu kaji. Nah, jangan kaji tak mengaji, hak tu pening lah nanti. Jangan mengaji pula tak kaji, tuan-tuan duk rasa macam tak ada apa hari duk buat. Tapi kalau kita kaji, baru kita ada seronok. Apa-apa semayang ni bukan dapat pahala saja. Noh. Semayang bawa bagi kita ni sehat, semayang bawa bagi kita tuan-tuan, nah, banyak ah. Itu daripada kaji. Begitu juga puasa dan sebagainya. Tiap-tiap hukum tuan-tuan ada tersurat dan tersirat. Nah. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya tak panjangkan, jadi kita sambung insya-Allah akan datang tuan-tuan. Nah, kita peringat saya tuan-tuan, nah, kita tafsir akan datang pada ayat 6 surah Al-Bayyinah. Nah, baca kita dah habis dah tadi, mungkin kita akan baca surah seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.